Berikutan pengesanan kes pertama COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan hari ini memaklumkan ujian awal makmal dijalankan bagi kontak-kontak terdekat kepada kes pertama. Dalam ujian tersebut, 5 orang daripadanya telah didapati positif COVID-19. Mereka termasuk isteri dan 2 orang anak, seorang rakan dan anak kepada rakan tersebut yang juga menghadiri perkumpulan keagamaan di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar dalam sidang media bagi status terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam petang tadi memaklumkan ujian pengesahan akan terus dilakukan selepas 24 jam daripada ujian pertama sebagaimana garis panduan yang sedia ada. Menteri Kesihatan juga menjelaskan kira-kira 90 orang warga tempatan telah sama-sama menghadiri perkumpulan keagamaan tersebut di Kuala Lumpur pada 28 Februari hingga 3 Mac 2020. Pada ketika ini, kelima kontak mengalami tanda jangkitan yang ringan seperti batuk dan selsema tetapi berada di dalam keadaan yang stabil, tidak menghidap penyakit demam panas dan tidak memerlukan bantuan pernafasan. Kementerian Kesihatan akan terus melaksanakan penyiasatan kontak ataupun kontak tracing dan tindakan lanjut akan diambil sebagaimana garis panduan yang sedia ada yang mana telah dihasilkan berdasarkan bukti-bukti saintifik. Kementerian Kesihatan juga ingin menjelaskan bahawa kontak rapat ataupun close contact bagi setiap kes adalah didefinisikan sebagai orang-orang yang tinggal serumah dengan kes atau mereka yang berada bersama-sama kes dalam jarak kurang dari 1 meter selama 30 minit atau lebih di dalam kawasan atau ruang yang tertutup. Oleh yang demikian, risiko penularan jangkitan dari hubungan yang tidak rapat ataupun transient or casual contact seperti perjumpaan yang tidak lama termasuk di dalam keendaran awam adalah dinilai sebagai berisiko rendah. Dalam hal ini, Kementerian Kesihatan juga mendapat maklumat mengenai kira-kira 90 orang warga tempatan yang telah sama-sama menghadiri perkumpulan keagamaan ataupun tabligh di Masjid Jamik Seri Petaling Kuala Lumpur pada 28 hari bulan Februari hingga 3 hari bulan Mac 2020. Oleh yang demikian, mereka adalah dikehendaki untuk menghubungi talian 2381 383 ataupun 2381 380 waktu bekerja atau talian Darussalam 123 di luar waktu bekerja dengan segera bagi mendapatkan nasihat dan pemeriksaan selanjutnya. Sesiapa yang terlibat di dalam perkumpulan tersebut dan sedang mengalami tanda-tanda jangkitan seperti demam panas, batuk atau kesukaran bernafas, hendaklah segera pergi ke pusat flu ataupun flu center di Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha yang terletak berhadapan dengan pintu masuk ke Jabatan Kecemasan. Kementerian Kesihatan ingin nasihatkan orang ramai untuk tidak menyebarkan maklumat yang tidak benar serta mengeluarkan ugutan ataupun ancaman terhadap sesiapa yang disyaki ataupun dijangkiti COVID-19 termasuk ahli keluarga mereka. Sebagai rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, terutamanya yang beragama Islam, seharusnya mendoakan kesembuhan dan kesejahteraan orang-orang yang dijangkiti COVID-19 dan supaya negara Brunei Darussalam dilindungi daripada segala bencana dan wabak penyakit. Sebagai langkah pencegahan, orang ramai adalah dinasihatkan untuk menjaga kebersihan diri dan menjaga etika batuk dan bersin. Bagi orang-orang yang beragama Islam khasnya adalah disarankan untuk sentiasa berada di dalam wudu kerana rukun-rukun wudu adalah selari dengan nasihat-nasihat menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan, mencuci hidung dan mulut dan anggota tubuh badan lainnya. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan juga menasihatkan orang ramai untuk jangan merasa cemas jika bertambahnya kes berikutan daripada penyiasatan kontak yang dijalankan. Walau bagaimanapun, tidak ada bukti yang menunjukkan terdapat penularan jangkitan di kalangan masyarakat berleluasa pada masa ini dan keadaan adalah terkawal. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan ini dan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perkembangan terkini mengenainya. Kementerian Kesihatan akan terus memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan sesuai dengan keperluan. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengelakkan dari pergi ke luar negeri jika tidak ada keperluan dan hendaklah
memberikan kerjasama kepada pegawai-pegawai yang menjalankan tugas. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ia bermaksud, jika kamu mendengar tahun di sesuatu tempat, jangan kamu pergi kepadanya. Dan jika berlaku di sesuatu tempat sedangkan kamu berada di situ, jangan kamu keluar daripadanya. Oleh yang demikian, kita hendaklah bersatu dalam solidariti bagi menenangi wabak COVID-19 ini dan bukannya mendiskriminasikan mana-mana pihak. InsyaAllah dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berjaya mengawal penularan wabak ini. Amin. Berikutan perkembangan terkini mengenai COVID-19 seperti yang dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama mengambil langkah berjaga-jaga bagi memastikan kemungkinan jangkitan adalah terkawal dengan mengubah tarikh bermula cuti penggal pertama persekolahan daripada 16 Mac 2020 kepada esok 11 Mac 2020. Perubahan cuti melibatkan sekolah-sekolah rendah, menengah, maktab pusat tingkatan 6 dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTA di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama, sekolah-sekolah swasta dan sekolah-sekolah antarabangsa. Sesi persekolahan penggal kedua akan bermula seperti dijadualkan. Walau bagaimanapun, sebarang perkembangan terkini akan dimaklumkan melalui saluran rasmi media dan Kementerian Pendidikan dari semasa ke semasa. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan ini dan menyarankan mengenai amalan menjaga kebersihan diri dengan baik. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh menghubungi Pusat Gerakan COVID-19 Kementerian Pendidikan di talian 238-2396 pada waktu pejabat sahaja. Majlis Mesyuarat Negara bersidang di hari kedua hari ini. Teruskan bersama kami dalam berita perdana selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-16 Majlis Mesyuarat Negara meneruskan sidangnya di hari kedua hari ini dengan meluluskan usul yang dicadangkan oleh Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi menyembahkan sepenuh-penuhnya menjunjung kasih kehadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas keberangkatan Baginda ke istiadat pembukaan rasmi mesyuarat. Kita bersama Nur Baizura untuk laporan khas sidang Majlis Mesyuarat Negara. Terima kasih Irsyad dan Herianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-16 Majlis Mesyuarat Negara memulakan sidang pada hari kedua dengan usul menjunjung kasih atas keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-16 Majlis Mesyuarat Negara kemarin dan seterusnya berkenan mengurniakan titah. Sebelum meluluskan usul tersebut, ahli-ahli Dewan membahaskan dan menjunjung kasih sepenuhnya titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Yang berhormat Pehin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menyifatkan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia mencerminkan keprihatinan baginda terhadap kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara.
Ini termasuk melihat persada persidangan Majlis Mesyuarat supaya lebih perkasa dan mantap di dalam mengetengahkan hal-hal isu-isu negara. Saya percaya ahli-ahli yang berhormat akan memberikan sentuhan yang berbeza daripada tahun-tahun yang lalu dalam memberikan buah-buah fikiran masing-masing dan tidak lagi terhad dengan membangkitkan isu-isu ataupun soalan-soalan yang sama yang telah pun dibangkitkan di tahun-tahun yang sudah. Dengan menerapkan pendekatan whole of nation supaya semua usaha dan inisiatif tidak akan menjadi sia-sia dan akan membuahkan hasil seperti mana jua yang kita sama-sama hasratkan. Sebelum usul junjung kasih dibukakan kepada perbahasan Dewan Majlis, Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua membuat kenyataan bagi pembentangan Kertas Nombor 1 dan 2 dari tahun 2020. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri membuat kenyataan untuk membentangkan di atas meja Kertas Nombor 1 tahun 2020 iaitu senarai perintah-perintah darurat yang telah diluluskan dalam tahun 2019 menurut Fasa 83 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam. Sementara Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, memohon keizinan untuk membentangkan di atas meja Kertas Nombor 2 tahun 2020 iaitu Anggaran Hasil dan Perbelanjaan Negara bagi tahun kewangan 2021. Semasa mencadangkan perkara kelima, usul-usul yang telah diberi notis, Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri mencadangkan satu usul yang berbunyi Majlis Mesyuarat Negara bersetuju meluluskan satu usul menyembahkan menjunjung kasih setinggi-tingginya ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia atas keberangkatan dan titah baginda di majlis tersebut kemarin sempena istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-16 Majlis Mesyuarat Negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datu Perdana Menteri Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim dalam menyembahkan usul junjung kasih menyarankan agar perbahasan dan soalan-soalan yang diajukan di dalam majlis tersebut hendaklah memfokuskan kepada isu-isu yang strategik dan relevan kepada pembangunan negara dan hendaklah berkaitan dengan rang perbekalan yang dibahaskan, dasar-dasar perancangan dan inisiatif-inisiatif yang diungkayahkan oleh kerajaan agar lebih tersusun dan terarah. Yang Berhormat Pihin berkata, rakyat dan penduduk di negara ini wajib bersyukur dan berasa amat beruntung kerana masih terus dikurniakan beberapa bentuk bantuan dan subsidi dan menikmati pelbagai kemudahan dan perkhidmatan yang dibiayai. Dalam menjana pembangunan negara, Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia akan terus komited untuk menyediakan peruntukan bagi membiayai projek-projek dan inisiatif-inisiatif pembangunan. Mengambil kira sumber pendapatan negara yang masih terhad, setiap agensi kerajaan berkewajipan untuk mendukung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia supaya sentiasa berhati-hati dalam merancang dan mengurus perbelanjaan. Segala projek dan inisiatif yang dilaksanakan hendaklah dipantau, ditadbir dan diurus dengan cekap dan telus serta amanah agar ianya dapat mencapai sasaran output atau outcome yang telah ditetapkan. Agensi-agensi yang lain juga disarankan untuk tidak camah mata dalam sama-sama memantau projek-projek yang dilaksanakan selaras dengan tanggungjawab masing-masing. Melalui amalan berhemah
dan usaha-usaha untuk mempelbagaikan ekonomi, insya-Allah kita akan dapat mengukuhkan kestabilan kedudukan kewangan negara dan ekonomi negara akan terus membangun dengan lebih yakin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan berkat kepimpinan bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, negara kita akan secara berterusan menikmati kemakmuran dan kekal menjadi sebuah negara yang berdaulat, yang sentiasa dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Usul yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu disokong oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Pada sesi persidangan petang tadi, beberapa ahli rasmi kerana jawatan juga membentangkan usul junjung kasih atas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia semasa menyempurnakan perasmian Majlis Mesyuarat Negara kemarin. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Engineer Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, antaranya menyentuh mengenai usaha dan inisiatif kerajaan dalam meningkatkan tadbir urus di semua peringkat dan sektor sama ada dalam pemberian perkhidmatan mahupun memastikan kualiti pembinaan dan mempercepatkan agenda digital negara menuju Fourth Industrial Revolution. Di samping untuk sentiasa berjimat cermat dan berhemah serta memastikan setiap perbelanjaan mestilah mengutamakan value for money serta mendatangkan manfaat dan keuntungan kepada negara dan penduduk dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kita, setiap orang dari kita tanpa kecuali mestilah menanai tanggungjawab untuk menjadikan semua sektor lebih efisien dan efektif, yakni berkesan. Khusus di sekitar kerajaan, dasar dan peraturan, inisiatif lain hendaklah dilaksanakan oleh semua agensi kerajaan melalui fiscal consideration. Selain meneliti kesesuaian kaedah-kaedah seperti pengkorporatan atau perkongsian awam swasta, perlulah diberikan sokongan padu daripada semua pihak untuk kebaikan negara dengan pendekatan bersepadu, a whole of nation approach. Kala menjunjung tinggi titah ke bawah Duli Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam usaha-usaha ke arah mengembeling dan menanai bersama sektor kerajaan dan sektor swasta serta seluruh rakyat dan penduduk. Dalam kata lain, sektor kerajaan, swasta dan penduduk, negara ini mestilah berganding bahu dan bekerja sebagai satu pasukan yang ampuh seperti mana peribahasa berbunyi, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Bersatu teguh, bercerai kita rubuh. Beberapa inisiatif seperti berikut. Pegawai projek atau pegawai pengawas yang ditugaskan di tapak-tapak projek ke arah memastikan kualiti pembinaan adalah sentiasa di tahap yang memenuhi keperluan. Melalui garis panduan Quality Supervision Manual yang disediakan oleh Jabatan Kerja Raya adalah merupakan dokumen rujukan bagi semua pegawai projek
atau pegawai pengawas yang telah diguna pakai dalam memastikan tata cara prosedur pengawasan projek-projek kerajaan yang lebih efektif dan teratur dan menurut piawaian kontrak. Mengenai dengan bahan binaan pula, penubuhan Jawatan Kuasa Pendaftaran Produk Bahan-Bahan Binaan JKPBB di bawah Kementerian Pembangunan berperanan untuk mendaftar bahan binaan yang digunakan dalam industri pembinaan serta meneliti dan menilai laporan ujian yang dihadapkan oleh syarikat pembekal dari masa ke semasa sebelum mendapat kebenaran untuk produk tersebut didaftarkan dan digunapakai bagi projek-projek kerajaan. Penubuhan syarikat Unified National Network Sdn Bhd UNN sememangnya adalah bertujuan untuk mencapai keberkesanan dari segi penjimatan kos dalam penyediaan infrastruktur dan bagi membolehkan infrastruktur untuk disediakan dengan lebih meluas di negara ini. Pada masa yang sama, langkah ini juga membukakan platform bagi penyedia-penyedia perkhidmatan untuk lebih berdaya saing dan fokus dalam strategi perniagaan dan perkhidmatan telekomunikasi masing-masing. Dalam hal ini, dengan adanya persaingan, ianya dihasratkan akan menggalakkan lagi inovasi dan kreativiti di kalangan penyedia perkhidmatan telekomunikasi dan memberikan lebih banyak pilihan kepada para pengguna seiring dengan kepesatan teknologi. Dewan Majlis kemudian membukakan usul menjunjung kasih bagi dibahaskan oleh ahli-ahli majlis mesyuarat yang terdiri daripada orang-orang bergelar dalam menjunjung kasih titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkaitan mencapai aspirasi negara. Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pendekar Alam Datuk Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Datuk Paduka Awang Haji Sabtu menekankan agar tidak lalai menguatkuasakan undang-undang dan peraturan yang sedia ada. Ini kerana tujuan undang-undang dan peraturan tersebut menurut Yang Berhormat adalah untuk mengekalkan dan mewujudkan ketenteraman dan keamanan dalam masyarakat. Perkara seperti ini hendaklah sentiasa dititik beratkan serta dipergiatkan dan diperkukuhkan lagi agar tidak berlaku sebarang ketirisan dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan berkenaan. Ini adalah selaras dengan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke-26 pada tahun 2019 yang mana Baginda antara lain bertitah, jika perkhidmatan awam lemah melaksanakan keadilan, maka kepentingan rakyat pasti terjejas. Kerana itulah undang-undang digubal untuk dilaksanakan. Tidak ada gunanya bercakap mengenai undang-undang sedangkan jenayah dan pelanggaran terus dibiarkan berlaku, tidak ditangani secara positif. Berkaitan langkah-langkah berkesan ke arah meningkatkan peluang-peluang pekerjaan dan menangani isu pengangguran, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Putera Maharaja Datuk Paduka Awang Haji Abdul Ghani bin Pehin Datu Pekerma Dewa Datuk Paduka Awang Haji Abdul Rahim pula mencadangkan perlunya satu pendekatan yang lebih praktikal dilaksanakan bagi menarik pencari-pencari kerja terutama belia supaya terus kekal mencintai bidang pekerjaan yang mereka ceburi. Umpamanya, dengan memberikan mereka insentif yang lebih menarik, khasnya skim perkhidmatan yang lebih sesuai dan menarik, termasuk upah dan gaji yang lebih tinggi. Yang di-Pertua, ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga mengingatkan supaya seluruh jentera kerajaan dan penjawat awam akan bekerja dengan penuh jujur, amanah, telus dan berintegriti, dan sentiasa menjunjung tinggi falsafah Melayu Islam Beraja sebagai landasan berfikir dan bertindak bagi kebaikan bangsa dan negara.
Semasa membentangkan usul menjunjung kasih atas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Berhormat Awang Haji Umar Ali bin Esong, Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid alias Sabli bin Haji Arsyad, Yang Berhormat Arkitek Dayang Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman, Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi dan Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ashari menyentuh pelbagai aspek yang mencakupi hal ehwal pembangunan negara serta kebajikan rakyat dan penduduk pelbagai peringkat kehidupan. Peluang-peluang baru di dalam ekonomi digital antara yang dialu-alukan oleh ahli-ahli majlis yang terdiri daripada orang-orang yang mencapai kecemerlangan. Sudah tiba masanya negara kita mencapai peluang-peluang baru, khususnya di dalam ekonomi digital yang dapat diserap oleh golongan belia bagi menyetuskan promosi di dalam gerak kerja produktif dan budaya hidup seharian tanpa mentepikan nilai-nilai hidup beragama berpandukan berkonsepkan Melayu Islam Beraja iaitu MIB. Maka perlulah kita sama-sama mengambil langkah bijak bagi jaga masa pendek dan panjang dengan mengurangkan spending atau perbelanjaan yang menjurus kepada pengaliran wang keluar dari negara, meningkatkan aktiviti kewangan atau merangsang perniagaan domestik yang mana aliran wang kekal dalam negara. Usaha-usaha juga perlu ditingkatkan dalam menarik pelabur langsung asing atau foreign direct investment dia di bidang-bidang yang sudah dikenal pasti berpotensi. Adalah diharapkan peluang perniagaan dan pekerjaan akan diambil kira untuk memberikan kepada anak-anak tempatan. Ketulusan atau transparansi antara kerajaan dan masyarakat itu adalah penting. Ini tidak bermaksud ia terhad kepada pelaksanaan akta-akta, garis panduan tetapi juga termasuk pemberian maklumat, program-program masyarakat, inisiatif-inisiatif pihak kerajaan dan merancang kemajuan yang telah ada dan yang akan dirancang oleh pihak kerajaan. Inisiatif Kementerian Kewangan dan Ekonomi melaksanakan pelan fiskal consolidation secara whole of government approach adalah disambut baik dan kaulah berharap agar setiap kementerian akan dapat mencapai keseimbangan balance budget masing-masing kerana satu perkara yang dapat membantu dalam mengawal perbelanjaan negara. Kita perlu memastikan persediaan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan transformasi digital. Di bawah tajuk ini, memang beberapa definisi transformasi digital telah digambarkan. Tetapi secara amnya, kita memahami transformasi digital sebagai penyepaduan teknologi digital ke semua bidang operasi secara asasnya mengubahkan cara kita beroperasi dan menyampaikan nilai. Brunei dijangka akan menjadi an aging society kerana lebih daripada 10% penduduknya berusia di atas 60 tahun. Maka kita perlu membuat banyak persiapan bagi memastikan rakyat dan penduduk di negara ini akan dapat menikmati penuaan sihat dan menerima perkhidmatan kesihatan dan kebajikan yang lebih baik, termasuklah perkhidmatan caregiving. Tapi yang penting sekali ialah financial awareness and independence bagi mengurangkan permasalahan di masa akan datang seperti hutang yang tidak dapat dibayar dan sebagainya. Berikutan pengesanan kes pertama COVID-19 di negara ini, Yang Berhormat Awang Iswandi melahirkan harapan perkara ini tidak berlarutan dan dapat dikawal. Justru Yang Berhormat mengemukakan beberapa saranan. Di antara saranan saya ialah 1. Memastikan mana-mana pekerja yang dijangkiti COVID-19, baik di sektor swasta maupun kerajaan, yang menjalani cuti kuarantin untuk tidak dipotongnya dari cuti sakit, apatah lagi cuti tahunan. 2. Memberi pertimbangan untuk memberi sokongan kepada orang yang mungkin berisiko seperti yang mempunyai existing medical condition, usia yang lebih lanjut dan lain-lain untuk tidak menghadapi stigma maupun diskriminasi
baik sebagai pekerja atau pelanggan. Ketiga, memberi garis pandu yang sesuai untuk bekerja secara remote ataupun teleworking bagi sektor yang dapat diaplikasikan cara ini. Dan keempat, menyediakan contingency plan disediakan untuk apa jua persiapan supaya memastikan tiada gangguan atau kurang gangguan bagi penyampaian perkhidmatan di sektor kerajaan ataupun swasta. Wakil-wakil yang dilantik dari daerah-daerah pula menyentuh beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian. Antaranya pelaksanaan hala 7 tanggungjawab dan amanah yang dipikul dan penubuhan Autoriti Kemajuan Daerah Temburong AKDT bagi menjana aktiviti perekonomian serta meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan penduduk di daerah Temburong. Usul menjunjung kasih itu disuarakan oleh Yang Berhormat Pangeran Haji Ali bin Pangeran Maon, Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Kamis, Yang Berhormat Awang Haji Mohimin bin Haji Johari alias Jahari, Yang Berhormat Pangeran Haji Muhammad bin Pangeran Haji Osman alias Osman, Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin, Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid dan Yang Berhormat Awang Haji Emran bin Haji Sabtu. Satu badan atau jawatan kuasa terdiri daripada jurutera-jurutera agensi kerajaan dan syarikat-syarikat kejuruteraan swasta yang dipikirkan sesuai serta ahli-ahli akademik dari Universiti Teknologi Brunei umpamanya perlu ditubuhkan bagi mengendalikan penyelidikan dan pembangunan atau research and development. Objektif utama badan atau jawatan kuasa ini ditubuhkan adalah bagi tujuan: pertama, penyelidikan berterusan dan perbaikan ke atas dasar manual, jaminan dan kawalan kualiti. Kedua, penerokaan penggunaan teknologi tinggi dan inovatif dalam melaksanakan projek serta penguasaannya. Dan ketiga, penyelidikan mengenai amalan terbaik antarabangsa dalam pengendalian projek-projek. Perkasakanlah penglibatan sektor swasta dan pelabur dengan bukan saja kementerian-kementerian berkaitan memudah cara, tetapi juga mengubah dasar supaya apa yang dicadangkan oleh sektor swasta atau pelabur itu akan dapat dilaksanakan dengan mengambil kira aspek win-win-win, iaitu win kepada sektor swasta ataupun maju yang akan menikmati keuntungan dan win kepada pihak kerajaan yang akan dapat pendapatan daripadanya. Sudah sampai masanya kita membuat transformasi perniagaan ini. Salah satu cara mentransformasi perniagaan ini dengan melaksanakan penguatkuasaan dan menambah garis pandu syarat-syarat pendaftaran syarikat persendirian dan juga syarikat sendirian berhad. Kita patut mengawasi dan melaksanakan undang-undang yang ada untuk mengekang penyalahgunaan lesen perniagaan. Dengan titah baginda itu juga, setiap kita perlu merangka strategik untuk kemajuan dan pencapaian kejayaan ke atas fungsi yang menjadi tanggungjawab kepada kita semua di dalam Dewan Yang Mulia ini sebagai perwakilan dan teras kepimpinan di bahagian masing-masing. Kepada mana-mana jua institusi atau agensi-agensi supaya akan sentiasa membuat langkah-langkah pemodulian yang berterusan. Sikap pemodulian dan ketulusan tugas dan tanggungjawab mana-mana agensi dapat menghindarkan penguasaan dan tugas kerja yang lemah dan penyelewengan yang boleh saja berlaku yang menjadi beban masalah dan merugikan negara. Inisiatif menubuhkan Job Center Brunei merupakan suatu cara mengurangkan pengangguran kerana JCB mempertemukan antara majikan dan pencari kerja. Dengan cara ini, pencari kerja tidak merasa susah mendapatkan maklumat pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan dan keupayaan. Hanya dicadangkan supaya ada wakil dari pihak Job Center untuk menyertai dalam temu duga syarikat-syarikat berkenaan untuk memastikan pekerjaan yang ditawarkan oleh syarikat tersebut benar wujud dan peluang pekerjaan harus dilakukan dengan transparan atau telus. Apa yang diharapkan kepada agensi-agensi berkenaan
bersama-sama dengan pihak urus setia AKDT bagi memastikan projek-projek yang dilaksanakan Masra Alam berjalan dengan lancar, melandaskan tempoh masa yang telah ditentukan. Seperti kalau dipahamkan, beberapa projek telah dikenal pasti, terutama menjadikan daerah Temburung sebagai destinasi utama eko pelancongan serta telah mempukaskan beberapa kawasan di daerah ini seperti di kawasan Labu, Pekanbangar, Tangduri dan Ulu Temburung untuk dimajukan. Dewan menangguhkan sidangnya dan akan disambung semula esok bermula pukul 9.15 pagi. Sesi persidangan dibukakan kepada orang awam dan institusi pendidikan yang berminat untuk mendengarkan perbincangan dan perbahasan. Sekian sahaja laporan khas untuk malam ini. Kembali bersama Ershad dan Herianti untuk mengikuti berita seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan polis di Raja Brunei kini memperkenalkan inovasi perkhidmatan baru untuk membayar denda kesalahan lalu lintas secara dalam talian atau online payment. Pembayaran secara dalam talian dengan kerjasama dan kolaborasi pihak Bank Islam Brunei Darussalam BIBD memberi kemudahan kepada orang ramai untuk membayar denda kesalahan lalu lintas. Perkhidmatan baru itu dijelaskan oleh Jabatan Siasatan dan Kawanan Lalu Lintas Pasukan Polis di Raja Brunei semasa sidang media petang. Perkhidmatan pembayaran menggunakan kaedah manual kepada elektronik atau secara dalam talian ini dihasratkan dapat memberi impak positif di mata umum dalam usaha pasukan polis di Raja Brunei untuk mewujudkan situasi atau mod pembayaran tanpa wang tunai. Secara tidak langsung usaha ini bergerak seiring dengan hasrat pihak kerajaan menuju ke arah kemudahan digital sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini. Pihak BIBD pula menjelaskan pembayaran tersebut dapat diakses melalui online bill payment, online banking, BIBD BizNet dan melalui Progressive Pay. Dengan adanya pembayaran atas talian ini, ia dapat mengurangkan penggunaan nota duit secara fizikal dan dengan sendirinya mengurangkan transaksi di kaunter dan masa menunggu akan lebih pendek dan ia juga memanjangkan masa bagi pihak kerajaan menerima pembayaran. Sistem ini juga meningkatkan kutipan hasil dengan menyediakan alternatif platform bagi pihak kerajaan sendiri. Sebagai pengiktirafan kepada pelajar yang mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan, 28 orang pelajar Pusat Tingkatan 6 Sengkurung pagi tadi menerima anugerah pelajar cemerlang GCE peringkat A Oktober-November 2019. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Awang Abdullah bin Ismail, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Kategori-kategori anugerah yang diberikan ialah pelajar cemerlang peperiksaan GCE peringkat A, pelajar cemerlang mengikut subjek, pelajar beriltizam, pelajar cemerlang keseluruhan dan pelajar contoh. Pensyarah dan jabatan juga menerima anugerah sebagai pengiktirafan atas usaha dan kerja keras mereka dalam menyampaikan pembelajaran sejajar dengan trend pendidikan terkini. Majlis antara lain bertujuan untuk memberi inspirasi dan motivasi kepada pelajar lain yang akan menghadapi peperiksaan akan datang dan mencapai keputusan yang diimpikan. Menjadi usahawan yang kompetitif dan memiliki perniagaan berjaya dikongsikan semasa bengkel keusahawanan inkubator BIBD. Bengkel selama 3 hari itu yang diarahkan di bangunan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei di Ibu Negara bermula hari ini. 20 orang usahawan mualaf yang terdiri daripada usahawan kecil dan sederhana yang mempunyai produk dan syarikat, usahawan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan usahawan tanaman hidroponik menghadiri bengkel berkenaan. Bengkel adalah kesinambungan daripada program motivasi keusahawan mualaf dan klinik keusahawanan mualaf tahun lalu. Turut dibincangkan ialah kaedah dan strategi dalam mengurus kewangan. Bengkel tersebut dianjurkan oleh Bank Islam Brunei Darussalam dengan kerjasama Bahagian Pembangunan Mualaf Pusat Dakwah Islamia.
1 produk kesihatan dan 1 produk kosmetik didapati dicemari dengan bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan menyenaraikan produk-produk tersebut sebagai Hickel Mask and Strength Second and Erase Whitening Lotion SPF 50. Bahan pencemar dalam produk berkenaan iaitu tadalafil dan tretinoin yang boleh mengakibatkan kesam mudarat yang membahayakan kesihatan. Orang ramai yang membeli atau memakan produk-produk tersebut dinasihatkan untuk memberhentikan pengambilannya dengan serta-merta. Untuk maklumat lanjut, hubungi bahagian compliance dan pelesenan melalui talian telefon 239-3298 sambungan 208, email kepada pharmacy.enforcement@moh.gov.pn atau berjumpa terus pegawai compliance dan pelesenan di tingkat 1 Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kampung Madras atau hubungi talian Darussalam 123. Pendaftaran bagi peperiksaan sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama SSRU mula dibukakan hari ini dan ditutup pada 30 April depan. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut yang berkaitan boleh diperolehi di Pejabat Bahagian Peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Lantai Bawah Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis semasa waktu pejabat. Beberapa kawasan sekitar daerah Brunei dan Muara akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah esok. Gangguan disebabkan kerja penyucian tangki air dedap dilaksanakan. Kita ikuti maklumat mengenainya. Pasukan Brunei Muara dan Pasukan Tempurung masing-masing meraih kemenangan pada kejohanan bola keranjang Liga Kebangsaan BBA. Pasukan Brunei Muara berjersi kuning menang besar 66 mata berbalas 8 semasa menentang pasukan Belait dalam kategori wanita. Sementara pasukan Tempurung berjersi merah berjaya menewaskan pasukan Brunei Muara B 71-56 dalam perlawanan kategori lelaki. Kejohanan skuasi sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-36 Anjuran Persatuan Raket Skuasi Brunei membuka tirainya semalam. Kejohanan yang akan diadakan sehingga Ahad ini berlangsung di Pusat Skuasi Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah Berakas. 3 kategori yang dipertandingkan ialah berpasukan lelaki, perseorangan lelaki bawah 21 tahun dan perseorangan terbuka wanita. 8 pasukan menyertai kategori berpasukan yang dibahagikan kepada 2 kumpulan. Kumpulan A terdiri daripada pasukan-pasukan Double Dot, Fast Team, Puma King dan Squash Court Warriors. Manakala kumpulan B pula terdiri daripada pasukan-pasukan Golden Falcon Squash, The Unsquashable, Showstopper dan Super Knicks. Perlawanan kategori berpasukan menggunakan format pusing keliling. Kategori perseorangan lelaki bawah 21 tahun dan perseorangan terbuka wanita akan bermula Jumaat ini.